Serondah-rondah akhlak halim, penyantun tu tuan-puan adalah memaafkan. Naik atas sikit. Kalau dah boleh memaafkan, apa pula yang atas tu? Tidak berdendam. Ada orang dia cakap dia maafkan. Betul tak? Tapi kalau dia dapat tahu leha yang buat dia tu jatuh longkang, dia kata padan muka leha. Senyum dia sambil makan cukodok tu kan. Leha jatuh, dia kata. Kat mana kau nampak leha jatuh? Tadi terbungkang. Contoh dah kan. Terbungkang dekat basikal lah tu. Kita pun ingat dan seleha muat kita, mulut dan bapak jahat dan bergosip. Padan muka leha. Padahal baru jumpa leha raya merenah. Leha kata maaf ya kak. Ya kak, maaf kau. Tak semestinya maaf tidak ada dendam. Kadang-kadang mulut kita kata maaf, tapi kita senang melihat kesakitan ataupun kesusahan yang berlaku kepada orang yang pernah buat tak baik kat kita. Betul ke tak betul? Iyo. Bukan kata betul dah, memang iyo. Ya? Lain selera makan hari tu bila dapat tahu kono balas dah dia. Dah kono balas dah. Nampak tak kita punya dendam tu macam mana? Ada je. Itu nak bagi tahu jauh kita daripada mencontohi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas lagi. Ni pemaaf belum tentu berjaya ni kan ya. Tapi kita naik atas lagi. Apa lagi atas? Melihat Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi ujian. Apa maksud dia? Ini memang perkara yang sebenarnya memang kita kena pujuk diri kita ya tuan-puan. Bila kita marah dengan orang, kita sakit melihat perbuatan dia pada kita. Betul tak? Betul tak? Kita kata, ya Allah, enak dosa jahat yang buat kita. Daripada omak yang marin buat omak kita, keturunannya pula buat yang kita, macam itulah tahu enak tu. Kita dah penuh dalam kepala kita tu enak je. Ya? Ada. Tukar nama lain. Ya, tukar nama lain. Siang nak enak. Ya. Nama lain lah. Siah ada siah. Ada sebelah enak. Ayo. Mary. Mary ada? Okey dah, si Mary lah. Ya. Ni kan ingat biskut Mary lah, betul otang ni kan. Ya. Tuan-puan sekalian, penuh kepala kita ke orang tu. Ya. Lalu depan rumah tak nak. Nampak motor sama macam motor dia, tak nak. Pakai tudung sama warna tudung tak nak. Penuh. Si siapa tadi? Payah mana? Mary tadi dalam kepala itu. Sebab apa? Sebab kita lupa. Yang mengizinkan semua tu berlaku siapa? Bila kita kata, yalah, betul lah nampak Mary tu buat. Tapi, tak berlaku kalau Allah tak izin. Yang nak menguji kita ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah bukan buat zalim. Allah tu adil. Adalah benda Allah nak bagi tu. Adalah benda Allah nak buasihan tu. Cakap macam ni boleh keluar tak daripada hati kotor? Tak. Kono hati buasih. Ustazah ni cakap ini belum tentu boleh cakap ni. Ni cakap pasal berceramah. Belum tentu dalam realiti yang sebenar kita boleh cakap macam tu. Tak apalah. Allah yang izin semua ni. Adalah tu Allah nak bagi tu. Kadang-kadang berlaku antara kita dengan adik-beradik kita. Betul tak? Ustazah ada satu kes tuan-puan. Bagus akak tu. Wasih hati Dia kata bila mak dia meninggal, mak tu golangnya banyak. Sebelum meninggal banyak golang, bukan dah meninggal banyak golang. Sebelum meninggal golangnya banyak. Rantai golangnya. Jadi masa mak dia sakit, memang kakak dia yang seorang tu pasal duduk kampung, lebih lama jaga mak. Yang lain ni kerja. Kat Kelumpur, kat Seremban, kat Melaka. Jadi adalah sesekali balik. Yang paling lama memang akak yang kat kampung. Sekali bila mak dah meninggal, akak tu cakap, mak dah bosan, masa mak hidup, semua golang ni bagi akak.
Macam mana tu? Semua golong ni bagi akak. Sebab akak anak ramai. Lepas tu akak tak kerja. Padahal anak ramai dah besar-besar. Dah boleh bagi dia duit. Jadi adik-beradik yang lain ni, tuan-puan, yang perempuan lain ni, nak cakap macam mana? Semua nak kata, takkanlah kak, mak suruh bagi semua dekat akak. Akak tu kata, akak tak tahu. Kang kalau akak bagi ke korang, kang takut mak dalam kubur tu. Pandai ayat dia kan? Akak tak kisah ada. Risau tak lah, mak dalam kubur tu kan yang. Osah korang mendengar kan? Jadi tak adalah adik-beradik lain ni berani ambil. Kenapa lah jadi kau mak dalam kubur kan? Nak ngoban tak betul, tak reti. Tak tahu. Dari segi hukum tu salah. Kalau kita belajar wasiat ke, paraid ke, orang yang sakit tonat, yang bawa kepada mati, yang dia cakap masa dia sakit tonat tu, itu tidak valid. Apatah lagi kalau sehingga mengambil hak-hak faraid orang lain. Ada ramai kan yang berhak tu. Jadi tu kena rujuk dengan ni lah. Makna kematian yang membawa, makna sakit yang memang bawa kematian sakit dia tu. Itu ayat-ayat yang dia sebut tu. Kalau dia kata ambil dah semua harta mak ni, tak boleh pakai. Sebab apa? Ada anak lain ni yang berhak faraid ni. Mak dah sakit tonat, bawa kepada kematian, tak boleh, ayat tak ada saksi. Kalau ikut hukum, tak valid yang akak tu sebut. Tapi adik-beradik lain tak berani. Tak berani nak ambil. Dia kata, dek, tiap-tiap kali raya, dek, akak tu seng-seng longan Amak punya rantai golang semua ada kat longan tersiek-siek hati kita semua. Sebab ada nilai kan gelang emas. Ada nilai, jual dapat duit. Kan? Tak usahlah kita kata, alah kalau akak tak heran. Boleh konon kat kita. Ya? Sebab tu Islam tu nak jaga semua benda supaya adil. Jadi tuan-puan, akak tu kata, ya Allah dek, tersiek-siek hati. Nengok longan itu penuh dengan golang. Tak ada seorang pun berani nak nogo golang akak tu. Sebab apa? Kita tahu, kita ada hak kat situ kan? Tapi nak beritahu tuan-puan, sahabat Ustaz tu kata apa? Akhirnya akak ingatkan, ujian ini daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nak tengok ikhlasnya, kasih sayang kami kepada ibu kami. Ya? Maknanya apa? Itu bukan orang lain, itu kakak saya. Yang dulu telah tolong menjaga mak saya. Saya tak boleh balas kakak saya jaga mak saya, mengambil tanggungjawab saya. Golang 8,000 tu halalkan sajalah untuk kakak saya, sebab Allah menguji saya, pasti ada benda yang Allah nak bagi. Sekarang tak ada rasa apa pun untuk golang. Sebab apa? Hati dah dibersihkan. Itu belajar akhlak dengan siapa? Nabi SAW. Paling tinggi lagi. Paling tinggi Ini kena catat ni, balik kan nak buat. Ya Allah, yang bawah sekali memaafkan. Atas sikit jangan berdendam. Atas lain, Allah lah yang menguji. Atas lain, balas kejahatan dengan kebaikan. Memang. Orang buat jahat, kita tak balas jahat dia. Sebaliknya kita berikan kebaikan kepada dia. Tidak dapat dilakukan kecuali oleh hati yang bersih. Takkan dapat. Nak buat kecuali hati kita bersih. Tak apalah, kita kata. In ahsantum li anfusikum. Kalau kamu buat baik pada diri kamu sendiri. Biarlah orang buat tak baik, yang tak baik akan kembali kepada pelaku yang tak baik. Bukan kat kita. Kita kena buat yang baik. Sebab hati kita bersih. Jadi cuba tengok tuan-puan sekalian, ya Allah. Kalaulah dalam hidup ni, aku nak hati bersih ni. Siapa contoh? Nabi. Aku nak hati bersih ni. Nak ikut siapa? Nabi SAW. Agak-agak lupa tak kat Nabi? InsyaAllah tidak. Ingat selalu. Contoh macam ni tuan-puan. Tuan-puan ingat 4 bonda ni kan?
Kek siapa belajar tu? Kek Ustazah Nur Hafizah. Apa nama Memaafkan, tak berdendam. Apa tadi? Allah yang menguji, balas kejahatan dengan kebaikan. Siapa aja? Agak-agak ingat tak Ustazah? Mesti ingat. Ingat, Ustazah dah ngajar macam ingat. Boleh faham maksud Ustazah? Kalau kita ambil Nabi SAW sebagai contoh, kita pasti akan ingat kepada Nabi SAW. Ya, kita kata yang pertama tadi adalah ingat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua adalah mutaba'ah, ikut Nabi SAW. Bila kita nak ikut, kita kena belajar. Kita kena ambil tahu. Kuliah kat sini banyak zaman Zidah kan? Ya, mesti ada kuliah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita pelajari.